Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sihat ke? Boleh kita mula sekarang tak? Kalau boleh, raise hand. Okay. Alright, so pada hari Isnin yang lepas, kita dah bincang soalan PPT, bahagian B, nombor 1 hingga 12. So hari ni kita akan sambung soalan nombor 13. Okay, soalan nombor 13. Okay, hari ni kita tak ada roda impian. So sebab saya rasa macam penat lah saya nak pusing roda impian je. Saya akan panggil mana-mana yang saya suka lah nanti. Alright, okay nak? Soalan 13, tandakan right bagi pernyataan yang betul tentang hukum Ohm dan tandakan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, so sekarang ni saya nak tanya dulu, apa rumus bagi hukum Ohm? Hukum Ohm ni sebenarnya kita dah belajar juga dalam subjek sains, betul tak? Okey, betul tak Fasihah? Fasihah, betul tak hukum Ohm ada dalam sains? Ohm, sekejap cikgu. Tak, ni jawab betul atau tidak? Betul. Betul. Okey, lagi nak tanya siapa? Haris. Okey, Haris. Ya. Apa ni? Ingat lagi tak apa rumus bagi hukum Ohm? Apa dia? VIR. VIR. Ha. Okey. So, saya buat nak. Okey, thank you. Okey, hukum Ohm dia ada kan cikgu sains sebelum ni terangkan dalam hukum Ohm dia diperkenalkan dengan tiga segi ni, betul tak? Okey, dalam segitiga tu ada tiga komponen iaitu V, I dengan R. V adalah volten, I adalah I adalah arus dan R adalah rintangan. Okey, dia punya persamaan utama dia V sama dengan I darab R. Okey, betul? Okey, berdasarkan rumus ini kita cuba jawab soalan. Okey, 13A. Dia suruh tandakan right atau pangkah nah. Apabila volten dalam liter bertambah, arus akan bertambah. Apabila volten dalam liter bertambah, arus akan bertambah. So betul tak? Bila volten bertambah, I ni bertambah. Betul ataupun tidak? Airil, betul tak? Volten bertambah, arus pun bertambah. Betul atau salah? Betul. Betul kot. Alah, yang ada kot saya tak syok. Betul. Betul ya? Betul. Okey, betul. Malas je. Okey. Betul. Okey, kemudian D. Apabila rintangan bertambah, arus akan bertambah. Betul ataupun tidak? Kalau rintangan ni bertambah, arus ni bertambah. Betul ke tak? Tak, salah. Dia tak boleh kan? Dia mesti salah satu. Kalau I bertambah, R menurun. Kalau I menurun, R bertambah. Okey. C. Arus yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar songsang dengan volten. Berkadar songsang tu nak terbalik. Betul. Salah. Sebab tadi kita kata kalau volten naik, arus naik. Kalau volten turun, arus turun. Dia kata berkadar songsang. Berkadar songsang tu maksud dia kalau satu naik, satu turun. So ini tidak betul. Okey, salah. So kalau dapat jawab, ketiga jawapan dengan betul, so dia dapat 3 markah lah. Okey, terima kasih Airil. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 14. Namakan peranti output yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah. Okey, saya nak panggil siapa?
Nurul Aisyah, ada tak? Tanya tu. Oh, tak ada dah. Nurul Aisyah tak ada. Okey, nak panggil Hijriyatul Masyitah. Hijriyatul Masyitah. Hijriyatul Masyitah. Are you there? Lain tak okey kot. Sebab dia tadi dia keluar masuk. Okey, nak tanya siapa? Fazliana lah. Fazliana. Okey, Fazliana. Ini adalah gambar 3 peranti output. Peranti output ni maksudnya peranti yang menghasilkan, yang memberi hasil akhir. Okey, hasil akhir. Okey, yang pertama ni gambar apa, Fazliana? Tak tahu yang tengah tu. Yang tengah tu Moto 80. Okey, yang tengah ni Moto 80. Last tu lampu LED. Okey, lampu LED. Yang first tak tahu ah? Okey, yang ini adalah dia mengeluarkan bunyi. Okey, dia punya output dia mengeluarkan bunyi. Siapa boleh tolong Fazliana? Saya. Okey. Pembas. Pembas, yes, pembas ataupun biasanya kita tak panggil pembas kan, kita panggil buzzer. Tapi disebabkan RBT ni dalam bahasa Melayu, so kita jawapan dalam bahasa Melayu lah. Nak jawab dalam bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Kerana ini adalah pembas ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil buzzer. Okey, ini adalah Moto 80. Kalau jawab Moto AU, salah. Okey, dia kena Moto 80. Kemudian yang ini lampu LED. Kalau dia jawab LED saja, kira betul. Kalau jawab lampu LED pun betul. Kalau jawab lampu sahaja, salah. Sebab adalah beberapa orang yang dia tulis lampu saja. Sebenarnya ini bukan lampu, tapi kalau disertakan dengan perkataan LED, kita terima jawapan. LED ni bermaksud light emitted diode. Ataupun kalau dia jawab dalam bahasa Melayu, diode pemancar cahaya. Ya, diode pemancar cahaya. Okey, so 3 markah untuk soalan 14. Okey setakat ni? Okey. Alright. Okey, thank you. Seterusnya soalan 15. Hari ni macam tak ramai sangat yang masuk kelas. Dia masih cuti hari apa? World Heritage kot. Okey. Tandakan right pada perkara yang perlu diambil kira dalam pembungkusan makanan. Okey, bayangkan. Boleh nampak ke tak ni? Bayangkan bayangkan kita beli sebungkus roti gardenia. Okey. Sekarang ni saya tengah pegang ni lah, tapi mungkin hampa tak nampak kot. Sebungkus roti gardenia, roti putih bonanza. Okey, pada bungkusan roti ni kita tengok dia ada apa. Okey, siapa yang ada bungkusan roti kat rumah tu, bolehlah pergi belik sekarang. Okey, dia ada ilustrasi tak? Dia ada tanda jenama tak? Dia ada bentuk tak? Dia ada garisan tak? Ataupun dia ada maklumat tak? Okey, sebelum nak jawab soalan tu, tengok dulu dia punya markah. Markah dia kena 3. Tandakan 3 saja. Kalau pi tanda, ni ada sini ada 5 kotak. Kalau pi tanda 4, so yang terlebih satu tu akan potong markah lah. Okey, memang konsep dia macam tu. RBT ke sains ke, kalau yang bahagian tanda-tanda ni yang melebihi dia punya peruntukan markah, jawapan terlebih tu nanti akan ditolak markah. Okey, contohlah macam soalan 3 markah tapi dia pergi tanda right untuk 5 jawapan. Konon-kononnya nak selamat lah. At least mestilah ada 3 yang betul kan. Lepas tu, so apa yang saya akan buat, markah penuh yang betul memang dia akan dapat 3.
Tapi dia terlebih jawab 2 jawapan. So, saya akan tolak 2. Maksudnya nanti akhirnya dia akan dapat 1 markah sahaja. Itu konsep cara penandaan di dalam peperiksaan sebenar. Okay, so, saya pun aplikasikan dalam penandaan yang untuk PPT ni lah. Okay, so nak panggil siapa untuk jawab soalan ni? Aina Zulaika. Aina Zulaika, tandakan right pada perkara yang perlu diambil kira dalam pembungkusan makanan. Okey, Aina. Aina. Ya, cikgu. Okey, Aina, pada pembungkusan, contohnya pembungkusan roti gardenia, ada ilustrasi tak Aina? Ilustrasi tu maksudnya macam gambaran ataupun design. Dia ada ke tak? Ada. Ada. Okay, mestilah ada kan? Okay, tanda jenama ada tak? Jenama. Jenama. Ada tak? Saya cikgu. Okey, ada ke tak? Tanda jenama. Okey, siapa boleh bantu Aina? Tanda jenama ni ada atau tak? Ada kan? Ada. Mestilah ada. Tanda jenama ni contohnya kalau macam roti gardenia dia ada. Ada. Gardenia, itulah dia punya jenama. Okey. Kemudian bentuk garisan. Bentuk dengan garisan dia ada lah. Ataupun sepatutnya kita tinggalkan jawapan kosong. Garisan pun tinggalkan jawapan kosong sebab itu bukan jawapan dia. So maklumat kena ada lah nah. Maklumat ni contohnya dekat roti ni ada tulis maklumat khasiat makanan hidangan setiap bungkusan nisbah 10. So dia bagi tahu lah 2 keping bersama 50 gram ada tenaga berapa, ada lemak berapa, kolesterol berapa, nutrien berapa, karbohidrat berapa. So jawapan yang betul adalah ilustrasi, tanda jenama dan maklumat. 3 markah. Okay, faham lah? Okay, setakat ni. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan 16. Soalan 16 dia ada pembetulan sikit. Jawapan kat sini tak lengkap. Sini sepatutnya dia ada sini sepatutnya jawapannya sistem mechanical. Okay, ini cikgu dah bagi tahu dah sewaktu peperiksaan baru-baru ni. Saya dah pesan dah dekat cikgu yang mengawas exam. Okay dah? So ada pilihan jawapan sistem elektrik, sistem mekanikal dan sistem kawalan dan pengatur caraan. Okay, kita tengok nyatakan elemen yang bersesuaian berkaitan dengan mekatronik. Gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar. Okey, dia berfungsi sebagai penghantar. Siapa nak cuba jawab? Banon. Rasa macam tak pernah panggil nama Banon kan? Okey, Banon Amira. Banon Amira untuk 16A ni. Ini sistem apa? Weh. Oh, ingatkan Banon yang left tadi. Okey, Banon. Banon Amira. 3 Dahlia. Banon? Okeylah, kita panggil orang lain. Izran Fahmi. Izran Fahmi ada kan? Izran Fahmi. Ini first time ni dia masuk ni. Ada. Okey. So rasa-rasa untuk soalan 16 ni, 16A, gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar. Apa jawapan dia? Sistem sistem apa? Sistem mekanikal. Ya.
dah terang lagi bersuluh kan? Sebab ada perkataan mechanical kat situ, so jawapannya mestilah sistem mechanical. Okay, kita tengok B pula. Sistem yang menggunakan arus terus dan arus ulang alik sebagai sumber kuasa. Okay, B ni dia sistem apa? Sistem apa Izran? Sistem elektrik. Sistem elektrik. Okey. Terima kasih Izran. So, 2 markah untuk soalan tersebut. Okey, seterusnya nombor 17. Nombor 17 kita kecilkan sikit. Take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right. Okay, 17. Rajah di bawah menunjukkan satu produk mekatronik iaitu kereta mainan kawalan jauh. So, ini adalah kereta mainan kawalan jauh. Lengkapkan gambar rajah blok kereta kawan pula. Kereta kawalan jauh tersebut pada petak kosong yang disediakan. Okey, yang disediakan. Macam biasalah kalau gambar rajah blok ni dia mesti ada 3 bahagian iaitu bahagian input, proses dan output. Actually saya bagi soalan ni lepas tu masuk pula dekat bahagian C, hampa tinggal nak salin je. Tinggal nak salin sahaja. Itu pun ada juga yang tak faham soalan. Lepas tu dia pergi lukis pula gambar kereta kat bahagian C tu, sayangnya. Kalau tak kat sini dah dapat free 5 markah dah. Okay lah. So dekat bahagian input. Input ini adalah yang memberi signal. Okay, biasanya input ini yang memberi signal. Lepas tu bahagian proses adalah yang memproses maklumat. Okay, dia memproses maklumat. Dan kemudian output ini adalah yang mengeluarkan hasil akhir apa yang akan jadi pada kereta mainan kawalan jauh tersebut. Okey, signal input dikeluarkan oleh panel kawalan tanpa wayar. Kemudian proses ini apa komponen yang terlibat di bahagian proses tersebut? Ni nak panggil lelaki ya, lelaki. Panggil siapa? Hafizal Hafiz 3 Seroja. Ya. Okey, bahagian proses ni apa dia? Hafizal. Mikro pengawal. Yes, mikro pengawal. Okey, mikro pengawal. Dekat bahagian motor AT, bila ada motor AT dia mesti ada apa kat sini? Dia punya partner in crime dia. Kalau ada motor AT mesti ada dia. Pemacu motor. Yes, pemacu motor. Yang ini kalau dalam bahagian C ada soalan macam ni juga kan. Kalau dia letak bahagian output ni, pemacu motor kat atas, motor AT kat bawah pun tak apa, tak ada masalah. Asalkan dia berada di bahagian output. So tak ada masalah dah. Okey. Inilah jawapan dia. Mikro pengawal, pemacu motor. So 2 markah untuk soalan 16. Oh, salah bulat. Soalan 16. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan 17 pula. Soalan 17. Okey, setakat ni. Kalau tiba-tiba suara saya tenggelam timbul, habaklah. Takut tiba-tiba tak pergi shock sendiri pula. Okey. Rajah di bawah menunjukkan pintu gelangsar automatik yang mengaplikasikan penggunaan mekatronik. Pintu gelangsar automatik ni inilah pintu yang bergerak secara automatik yang biasanya kita jumpa dekat pasaraya, dekat pejabat ke, dekat mana-mana lah yang menggunakan pintu gelangsar automatik. Okey, dia menggunakan konsep menggunakan penderia untuk menghantar signal ke bahagian input. Okey, soalannya tandakan right
Tandakan right pada penderia yang digunakan untuk membuka dan menutup sistem di atas dan pangkah pada yang salah pada ruang yang disediakan. Okey, nak panggil perempuan. Panggil perempuan. Farah Nabila. Farah Nabila. Farah ada tak? Farah ada. Okey. Okey Farah. Untuk penderia gerakan, betul atau salah? Ada kaitan tak dengan pintu gelas automatik? Tak dengar lah suara Farah. Farah? Oh, ada masalah lain kot. Kita panggil orang lain. Nur Ashifah? Nur Ashifah? Ya, cikgu. Okey, Ashifah. Penderia gerakan, Ya. betul atau salah? Ada kaitan tak dengan pintu gelasa? Betul. Betul. Okey, penderia suhu? Salah. Salah. Sebab dia tak detect suhu kan? Okey, penderia jarak? Betul. Betul. Maksudnya dalam jarak-jarak yang tertentu dia akan, kalau orang lalu dekat pintu gelasa tu, dia boleh detect lah. Okey, so ketiga-tiga jawapan betul. Dapatlah 3 markah. Okey, terima kasih Ashifah. Sekarang ni saya nak panggil Bashirah. 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 Oh, Bashirah. Tandakan right pada kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Bashirah tak respon. Okay, kita nak panggil siapa? Siapa tu? Hirman. Hirman ke tu? Manzob tu Hirman ke? Ya. Betul. Yes. Saya teka betul kali ni. Okey, tandakan right pada kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Sebelum exam baru-baru ni, kita ada buat kajian keperluan pelanggan. Dalam kajian keperluan pelanggan tu dia ada tiga komponen utama dalam borang tersebut. Ustaz nak tunjuk buku teks tingkatan 3. Ustaz nak? Sebelum jawab tu saya nak tunjuk dulu. Itu surat berapa tak ingat. Harap-harap jumpa. Okay ni. Nampak tak? Nampak? Okay, dalam kajian keperluan pelanggan dia ada 3 kriteria utama. Apa dia? Maklumat pelanggan, latarkan produk, nama baikkan. Nama baikkan. So kita jawab soalan tadi nah. Soalan tandakan right pada kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Okey, A betul atau salah? Betul. Betul. B, latar belakang produk? Betul. Betul. Penambahbaikan? Betul. Betul. Pekerjaan? Salah. Okey, perlu tak saya pangkah kat sini? Tak. Biarkan kosong saja kan? Okey, so ketiga-tiga jawapan ni betul. Dapat 3 markah. Okey, terima kasih Hirman. Seterusnya soalan 20. Okey, soalan 20. Ini soalan 20. Oh, kat sini. Okey, soalan 20. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu produk. Okey. Menunjukkan satu produk. Nak panggil Fatini boleh tak? Fatini. Fatini.
Oh, Fatini. Ya, ya. Okey Fatini. Gambar raja di bawah menunjukkan satu produk. Okey, ini adalah produk apa tu? Alat pelelas ataupun dia macam fungsi dia macam ketam lah, ketam. Dia sejenis ketam elektrik. Okey. So, dalam soalan ni dia kata nyatakan dua aplikasi teknologi yang digunakan pada alat tersebut. Teknologi apa? Elektrika, elektronika, mekanika ke, pembuatan ke, reka bentuk, mitigasi ke, aquaponik ke. So agak-agak apa? Dia ada banyak jawapan ni. Dia suruh jawab dua saja. Apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Okey, saya bagi clue lah. Saya bagi clue. Satu, Elektronik. Elektronik. Okey, sebab apa kita panggil elektronik? Sebab dalam ni dia ada komponen-komponen elektronik yang bekerja untuk alat tersebut. Okey, selain daripada tu, ada idea lain tak? Tak. Nampak tak ini apa? Ini apa ni Fatini? Elektrik. Okey, so boleh letak elektrik. Okey, selain daripada elektrik kan Fatini, dia boleh juga kita letakkan mechanical. Okey, mechanical pun boleh. Boleh juga letak pembuatan. Sebab kenapa kita kata pembuatan? Sebab dia inilah menghasilkan satu model daripada dekat permukaan dia yang kat sini ni. Okey? So jawab dua jawapan sahaja boleh dapat 2 markah. Okey, settle bahagian B. Bahagian B. Terima kasih Fatini. Sama. Sekarang kita masuk ke bahagian C pula. Bahagian C nah. Syok. Bahagian C. Bahagian C dia ada 30 markah. Ada 3 soalan. Satu soalan 10 markah. Ya Allah, ruginya siapa yang tak jawab. Raja di bawah menunjukkan produk reka bentuk mekatronik. So ini adalah kereta mainan kawalan jauh. Kereta mainan kawalan jauh maksudnya dia mengaplikasikan produk mekatronik. Okey. Siapa volunteer nak jawab? Ada volunteer tak nak jawab? Tu dia tinggal 14 orang je tu. Lain tak okey ke kat sana? Payah nak masuk. Payah nak masuk sekarang ni. Oh ya ke? Okay, tak apalah. Mana yang ada je. Okey, berdasarkan gambar raja di atas, nyatakan elemen mekatronik yang terdapat dalam produk tersebut. Okey, mekatronik dia memang ada dia ada 4 elemen. Yang ini memang kita tak belajar kat sekolah, tapi kita belajar dalam PDPR semasa awal tahun hari tu. Sebab dia dalam bab 1. So mungkin ramai yang tak study, lepas tu dia pun tak dapat nak jawab soalan ni. Siapa yang study memang senang dia nak jawab. Nak tanya siapa? Siapa lagi tak kena? Azril tak kena lagi kan hari ni? Azril Zakwan. Nyatakan elemen mekatronik yang terdapat dalam produk tersebut. Elemen mekatronik yang terdapat dalam produk tersebut. Azril Zakwan ada tak? Azril Zakwan on mic. Ada tu. Okey. Tahu tak apa 4 elemen yang ada dalam mekatronik? Sat. Kita tengok dalam buku teks. Siapa yang ada buku teks kat sebelah tu boleh lah Saya tahu. Tahu dah. Okey. Okey, yang pertama apa dia? Elektronik. Salah. One by one. Elektronik. Mechanical. Mechanical.
Elektrik Elektrik. dengan kawalan dan pengatur caraan. Kawalan Dan pengatur caraan. dan pengatur caraan. Okey, betul. Dapat 4 markah. Hari tu waktu exam jawab betul tak soalan ni? Betul. Tiba. Ya. Azril, betul tak hang jawab masa exam baru ni? Tak tahu apa. Tak ingat apa dah. Okey, 4-4 ni betul. 4 markah. Lepas tu dekat soalan bawah ni, lukiskan gambar rajah blok bagi produk di atas. Lukiskan gambar rajah gambar rajah blok. Kataan blok. Bagi produk di atas. Tapi ada je yang pergi lukis gambar kereta. Dia pergi lukis balik gambar kereta. Kan ada kata gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok yang paling penting apa kena bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Yang bahagian pertama mesti ada input. Bahagian kedua mesti ada Proses. Proses. Bahagian ketiga mesti ada Output. Okey, ini tulis output 1 markah. Proses 1 markah. Output 1 markah. Okey? Senang tak nak dapat markah? Dia markah penuh dia 6. Dekat sini saja dah dapat 3 markah dah. Okey. Lepas tu kena nyatakan apa komponen yang ada di dalam setiap bahagian tersebut. Okey, bahagian input. Input ni yang memberi signal kepada kereta mainan kawalan jauh. Okey, apa dia punya input? Input dia adalah panel kawalan tanpa wayar. Okey, panel kawalan tanpa wayar. Tahu tak apa benda panel kawalan tanpa wayar ni? Apa dia panel kawalan tanpa wayar ni? Hakimi on mic. Dia nak jawab tu. Panel kawalan tanpa wayar tu apa, Hakimi? Dia tak pakai wire, dia tak remote control dia. Remote kan? Inilah dia panel kawalan tanpa wayar ni lah yang ada dekat bahagian input sebab dia yang memberi signal. Kalau tak ada remote ni, maksudnya kereta tu tak boleh berjalan lah. Sebab tak ada siapa yang memberi arahan. Okey, kemudian proses, bahagian proses. Macam tadi Hafizah jawab, bahagian proses adalah mikro pengawal. Mikro pengawal. Okey, lepas tu dekat sini bahagian output dia mengeluarkan hasil. Hasil maksudnya hasil apa? Dia menggerakkan kereta. Maksudnya bila dia gerakkan kereta, dia mesti menggerakkan roda. Okey. So siapa yang menggerakkan roda tersebut? Motor AT. Itulah motor AT dengan pemacu motor. Okey, so dia bila ada ketiga-tiga bahagian ini, so dia akan menghasilkan roda yang berputar. Roda berputar. So sini 1 markah, 1 markah, 1 markah, cukup 6 markah. Senang tak nak dapat markah? Tapi sebenarnya ramai je yang dapat 10 markah untuk soalan ni. Cuma ada beberapa orang yang tak tahulah, mungkin dia sambil jawab sambil berangan kot, dia tak ingat yang bahagian B tadi ada soalan yang ni. Kalau tak, dia senang-senang dah dapat markah. Okey, settle untuk soalan 1. Kemudian kita pergi ke soalan 2. Okey, soalan 2. Raja di bawah menunjukkan litar bergambar bagi sebuah litar elektrik. Okey, dia tengok ya litar ni. Sini ada mentol 1, mentol 2, mentol 3. Lepas tu dia punya sambungan wire dia segaris sahaja. Lepas tu kat sini ada switch. And then dekat sini ada bateri. Okey, maksudnya dia ada mentol, ada bateri, ada switch dan ada wire. Okey, arus mengalir. Okey, namakan jenis litar di atas.
Okey, jenis litar dia ada dua je, iaitu litar bersiri ataupun litar selari. Macam saya rasa dalam sains dah diajar dah macam mana nak kenal yang mana bersiri, yang mana selari, betul tak? Kita tak belajar lagi dalam sains. Dah kot, Pak Jan apa dah tahu hukum Ohm tu. Okey, namakan jenis litar di atas. Siapa nak jawab? Perempuan lah pula. Bashirah ataupun Sharifah Abdul Manaf. Bashirah. Ya, cikgu. Okey, Ya. cuba jawab soalan ni nah. Namakan jenis litar di atas. Dia litar bersiri ke selari? Bersiri. Bersiri. Sebab apa kata bersiri? Kalau selari macam mana? Kalau selari dia ada banyak banyak department kan, ataupun banyak bilik, tapi yang ni ada satu bilik je kan. So kita panggil dia bersiri sebab dia ada satu aliran arus sahaja. Okey, kemudian soalan soalan B dia tanya, Bashirah jangan off lagi. Nak tanya lagi ni. Okey. Soalan ni dia tanya kalau M1 terbakar, apa jadi pada M2 dan M3? Tak menyala. Tak menyala. Okey, maksudnya bila ini terbakar, dia tak ada sambungan arus ni tak dapat mengalir kat sini. Dia tiba-tiba dia stop kan? So bila arus tak mengalir, M2 dan M3 tidak boleh menyala. Itu kelemahan litar bersiri lah. Okey, so jawapan dia M2 dan M3 tak menyala. Tak menyala. Okey, ini betul. Ada yang jawab M2 dan M3 terbakar juga. Betul ke dia terbakar? Apa? Airil, kalau ada orang jawab mentol M2 dan M3 terbakar. Ini agak-agak betul ke salah? Airil Hakimi. Okey, Haris. Cikgu. Airil ada. Okey, hampir mana? Dia rancang ke? Okey. Kalau dia kata kalau M2 dan M3 terbakar, betul ke salah? Jap. Betul ke? Betul tu. Tak betul. Betul. Salah. Betul. Salah lah. Dia cuma tak menyala. Tapi dia tak terbakar. Kalau kita buang M1 tu, kita buang M1 tadi, kita sambungkan balik wire dia, M2 dan M3 masih boleh nyala. Okey. Cuma M1 tadi je jadi halangan. Okey. So kalau yang ini salah dah. Ini salah. So, boleh dapat 2 markah. Okey, thank you. Okey, C pula. Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis komponen elektrik pada ruang yang disediakan. Okey, dalam litar, elemen elektrik dia ada 4. Okey, yang pertama sumber, yang kedua beban, yang ketiga medium, yang keempat kawalan. Okey, kawalan. So, dia suruh nyatakan komponen. Apa komponen yang mewakili sumber, yang mewakili beban, yang mewakili medium dan mewakili kawalan, tak payah jawab lah. Okey. Ini siapa? Fasihah. Ya, cikgu. Okey, sumber. Yang memberi sumber elektrik dalam litar. Komponen apa? Cikgu nak cari buku tadi ni tak dapat. Tak dah? Okey.
you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel Ha ni. surreal. Just see the stars run past you as you drift apart. Okey. Analisis elemen sistem elektrik ada 4 sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, kita tengok Like the days gone too far for us kita tengok sumber yang memberikan sumber elektrik. Fasihah? Bateri. Ingat tak? Bateri. Okey, ingat ya. Sumber yang memberi sumber elektrik, bateri. Yang menjadi medium. Medium ni maksudnya pengantara. Pengantara yang menghantar arus. Okey. Of course lah wire. Kemudian beban. Beban, mentol. Kawalan, siapa yang mengawal? Switch. Okey, ingat. Okey cikgu. Okey. Dia jawab. Okey, sumber. Siapa sumber? Bateri. Apa komponen bateri? Beban? Beban. Mentol. Mentol. Medium? Medium wire. Wire. Swiss? Swiss. Kawalan? Swiss. Okey. Kawalan Swiss. Okey. Okey, thank you Fasihah. Jumlah buat analisis elemen sistem elektrik dengan melengkapkan jadual di bawah. Okey, kat sini 3 markah. Parameter Volten, analisis jumlah Volten dan liter adalah jumlah semua Volten semua sel. Okey, jawapan untuk ni ramai yang salah tapi tak apa, saya bagi jawapan terus lah. Iaitu jawapan dia ini untuk arus apa? Okey, manakan soalan yang atas tadi untuk litar bersiri. So kita buat formula untuk litar bersiri. Litar bersiri V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okey, ataupun kalau letak formula V sama dengan I darab R pun terima juga. Okey, 3 markah. Okey, sekarang ni dah pukul 1.18 minit. Rasanya takat ni je lah kelas kita hari ni. Okey, so kelas tamat di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.